Jadi ini ialah contoh konteks diagram. Jadi kalau kita tengok dalam konteks diagram ni hanya ada satu sahaja simbol bulat. Jadi kalau kita recall balik simbol bulat tu apa? Simbol bulat tu ialah proses atau sistem. Jadi dalam konteks diagram, simbol bulat ni dia menunjukkan sistem lah. Dan hanya satu sahaja simbol bulat yang ada. Maknanya kita nak menyatakan bahawa inilah kita punya, this is the system that we are looking at. Inilah sistem yang kita sedang perhatikan sekarang, iaitu kita sedang melihat contohnya di sini payroll processing system. Dan dia kata ini nama dia konteks diagram sebab kita boleh lihat apakah konteks kepada sistem. Jadi konteks kepada sistem ialah apa persekitaran sistem. Siapakah ataupun entiti-entiti manakah sistem ini berinteraksi. Jadi sistem payroll processing ini dia berinteraksi dengan departments, dengan jabatan-jabatan di dalam organisasi. Dia berinteraksi dengan human resources, dengan jabatan sumber manusia. Dia interact dengan government agency, iaitu agensi kerajaan. Dia interact dengan employees, pekerja. Dia interact dengan bank. Dia interact juga dengan management. Okay, jadi bila kita sebut sistem kat sini, maknanya dia anggap terpisah lah daripada benda-benda ni. Department, human resource ni semua ni adalah terpisah daripada sistem. Tetapi integral lah benda entiti-entiti ni penting kepada sistem. Antara ni ialah payroll processing system, dia akan terima data berkenaan dengan time card. Time card ni ialah satu bentuk data. Time card ni ialah macam punch card lah kan. Bila orang datang kerja, dia akan punch card. Dalam punch card tu dia akan tunjuk bila pekerja ni masuk, pukul berapa dia masuk, pukul berapa dia keluar. Jadi itu ialah time card. Dan time card ni diperolehi daripada departments. Semua jabatan-jabatan dia akan ada dia punya machine, time card machine dia. Jadi departments ni akan menyerahkan time card kepada sistem supaya sistem agaknya untuk sistem gunakan untuk mengira gaji lah. Okay. Kemudian human resource, sistem payroll processing system akan mendapat data pertama dia berkenaan dengan new employee form. Jadi new employee form ni kalau ikut namanya ialah borang pekerja baru. Tetapi borang pekerja baru tu ialah secara fizikal. Secara fizikal ni kita nak borangnya. Tetapi secara logical ni yang kita nak ialah the information inside the form. Maklumat daripada borang. So maklumat daripada borang tu ialah data kita. Okey, kita nak maklumat berkenaan dengan pekerja baru. Okey, untuk kita supaya kita boleh proses gaji dia bulan akan datang. Employee change form. Employee change form ni ialah borang berkenaan dengan perubahan pekerja. Jadi perubahan pekerja ni maknanya mungkin gaji pekerja berubah, dia punya basic pay dia, ataupun mungkin nombor akaun dia berubah. Okey, jawatan dia mungkin berubah. Okey, jadi itu employee change form. Jadi sistem akan mengambil maklumat ini daripada dua pihak ini. Dan sistem dia akan menghasilkan data atau maklumat dan diberikan kepada empat pihak ini. Antara ini ialah payroll processing system akan hantar tax report and payment, iaitu pembayaran cukai dan juga laporan cukai. Jadi agaknya dia pergi kepada government agency yang mana ni? Kalau dalam konteks Malaysia, ini ialah LHDN lah. Sebab dia hantar tax payment kan, bayaran cukai, bayaran cukai pendapatan lah. Yang pemotongan, bila majikan dibuat pemotongan, majikan akan hantar pemotongan tersebut kepada LHDN dan juga majikan akan hantar tax report, laporan cukai. Jadi dua maklumat ni dihantar kepada government agency, khususnya LHDN. Kemudian payroll processing system ni akan hantar employee check kepada employees. Akan hantar check gaji. Jadi check gaji ni sebenarnya dia pun contain information lah, which is kepada siapa check itu diberikan, berapa amount check tu diberikan, which is still data lah. Cuma data tu secara fizikalnya dalam bentuk check. Tetapi check dia dalam check mengandungi data. Kemudian payroll check dihantar kepada bank. Payroll check ni ialah check yang dihantar kepada bank supaya bank di set aside untuk bulan tersebut sejumlah wang untuk ditolak dimasukkan ke dalam akaun bank pekerja. Okey, jadi mungkin contoh ni kalau satu organisasi mungkin satu bulan dia bayar 100,000 jumlah gaji dia nak bayar. 10,000 kepada manager, 5,000 kepada eksekutif dan sebagainya macam itulah. Okey, tapi 100,000 tu dia akan tolak daripada akaun bank, satu akaun bank untuk disediakanlah, okey, untuk bayar gaji.
Itu payroll check. Kemudian payroll report dihantar kepada management. Ini untuk rekod management lah, untuk menunjuk supaya management boleh tengok tentang gaji yang dibayar untuk bulan berkenaan. Okay, ini konteks diagram. Jadi konteks diagram bila dia pergi kepada level seterusnya, level seterusnya dipanggil sebagai DFD level 0. Level 0. Jadi level 0 ni dia break up daripada satu simbol sistem ini, dipecahkan kepada apakah aktiviti-aktiviti di dalam payroll processing system. Jadi kalau kita pecahkan, dia jadi macam ni. Kita tengok ada berapa bulat. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Ada aktiviti pertama ialah update employee atau payroll file. Jadi iaitu kita mengemaskini fail gaji. Okey, itu proses pertama. Proses kedua ialah bayar pekerja. Okey, bayar pekerja. Proses yang ketiga ialah prepare report, menyediakan laporan. Proses keempat ialah bayar cukai, pay taxes. Dan proses kelima ialah mengemaskini ledger arm, iaitu mengemaskini ledger arm kiranya membuat debit belanja gaji, kredit tunai, kan, contohnya lah, kan. Okey. Tapi kalau kita lihat, dia masih lagi ada simbol-simbol entity. Maknanya human resource masih ada, department masih ada, management, governmental agencies, bank dan employee sama saja macam ni. Kalau tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entity. Kalau dekat sini pun ada 6 entity. Entity yang sama juga. Okey. Entity yang sama. Maklumat pun maklumat yang sama. Kalau kat sini daripada human resource ada 2 maklumat. Employee change form dan new employee form. Kalau kita tengok kat sini pun daripada human resource ada new employee form dan employee change form. Apa yang berubah ialah di sinilah, di sistem ni. Kira ni kat sini dalam konteks diagram dia tunjuk hanya satu sistem, tetapi di dalam level 0 dia tunjuk satu sistem tersebut yang telah dipecahkan, yang telah di break up untuk menunjukkan dia punya proses-proses di dalamnya. Dan juga di dalam level 0 ni kita dah mula nampak dia punya file. Ini storage punya simbol, iaitu simbol garis 2 garis selari ni. Ini ialah file. Maknanya kita boleh nampak kat sini. Seolah-olah kalau kita cuba baca lah diagram ni, kita boleh menceritakan bahawa proses pertama ialah proses mengemaskini fail pekerja, fail gaji. Jadi untuk mengemaskini fail pekerja ni, mula-mula kita akan perolehi borang pekerja baru dan borang perubahan pekerja kita perolehi daripada Jabatan Sumber Manusia. Apabila kita memperolehi 2 borang ini, maka kita pun akan mengemaskini payroll file. Jadi kita nampak bahawa ada arrow pergi dan balik kepada storage. Jadi maknanya dia menunjukkan proses ini mengemaskinikan file ini, file yang dipanggil employee payroll file. Proses kedua ialah kita nak bayar pekerja. Untuk kita bayar pekerja, kita memerlukan time card. Kita dapatkan time card daripada department. Okey. Bila kita dapat time card daripada department, kita pun akses maklumat daripada employee payroll file. Mungkin dalam employee payroll file ni kita dapat maklumat berkenaan dengan pekerja, kadar gaji dia, mungkin upah setiap jam dia berapa. Bila kita dapat time card, maka kita pun akan sediakan gaji. Kita dalam proses ni ialah pay employee. Okey. Bila kita pay employee, kita akan keluarkan beberapa maklumat lagi. Kita akan keluarkan employee check. Bila kita bayar gaji, kita akan keluarkan check gaji kepada pekerja. Kita akan hantar cek gaji kepada bank. Kemudian kita akan keluarkan satu yang dipanggil payroll cash disbursement voucher. Voucher pembayaran tunai. Voucher pembayaran tunai gaji. Okey. Ini tujuan dia untuk proses kelima. Kita tengok proses ketiga. Bila kita dah bayar gaji, kita pun akan prepare report. Kita sediakan laporan. Untuk kita sediakan laporan, kita akses daripada ni payroll file ni. Kita akan akses payroll file dan kita akan keluarkan payroll report. Sebab kita prepare report, kita mengeluarkan laporan gaji dan laporan gaji ni kita serahkan kepada management. Proses keempat ialah kita bayar cukai. Bila kita dah bayar gaji pekerja, kita juga perlu bayar cukai kepada LHDN, iaitu penolakan daripada gaji pekerja. Jadi untuk kita bayar cukai, kita akan akses data daripada file gaji.
kita akan hantar tax report dan payment kepada government agency. Kemudian daripada situ kita ada payroll tax disbursement voucher. Kita akan keluarkan satu voucher. Jadi tujuan-tujuan voucher ni ialah untuk kita update kita punya general ledger. Dengan ada dua ni voucher ni, satu voucher payroll cash disbursement voucher ni mungkin untuk kita buat debit belanja gaji dan kita kredit tunai. Payroll tax disbursement voucher ni mungkin kita akan buat dari segi catatan yang berkaitan dengan penolakan cukai lah, okey, kepada yang kita akan hantar kepada lembaga hasilan negeri. Jadi proses keempat ialah update general ledger. Update general ledger ni dia akan kemaskini file general ledger. Jadi general ledger adalah dalam bentuk file. Okey, jadi dia akan kemaskini. So kita boleh nampak daripada sini, kalau daripada sini kita nampak kalau daripada sini kita hanya nampak payroll processing system, tapi kita tak tahu apa berlaku dalamnya. Untuk kita tahu apa berlaku dalamnya, kita pergi kepada next level, iaitu level 0. Level 0 ni kita boleh nampak ada 5 proses. Okey. Kemudian kita sebenarnya boleh go to the next level. Kita boleh pergi DFD level 1. Jadi untuk kita pergi DFD level 1, kita pergi tengok kepada salah satu daripada proses. Contohnya kita pergi kepada pay employees punya proses untuk kita lihat apa dia punya sub proses. Dalam pay employee ni ada apa. Jadi kita pergi kepada DFD level 1. Okey. Jadi DFD level 1 ni dia memecahkan yang proses nombor 2 tadi. Pay employee kan 2.0. Jadi bila kita pecahkan pay employee ni, dia jadi dua proses, iaitu proses payroll level dia punya nombor dia 2.1. Kemudian prepare cash disbursement ialah nombor 2.2. Jadi bila kita pecahkan, kita macam zoom in lah. Maknanya kita cerita mula-mula kita zoom in, kita nampak kajang. Lepas tu kita zoom in ke kajang, kita akan nampak benda berwangi sekitar kajang, kita nampak benda berwangi kita nampak. Kalau kita zoom lagi dekat section 7, kita akan nampak 7/1, 7/2 kan, tapi kita dah tak nampak dah kajang. Macam ni juga bila kita zoom in kepada proses nombor 2, kita dah tak nampak dah yang proses 3, proses 4 kita tak nampak. Kita hanya nampak proses 2.1, 2.2 lah sebab kita dah zoom in kan. Okey. Jadi kita boleh nampak payroll proses ni berlaku dengan mula-mula kita menerima time card. So dengan kita menerima time card, kita juga akses kepada tax rate table. Jadi tax rate table ni ialah jadual berkaitan dengan kadar pemotongan cukai. Okey, jadi yang ni memang lembaga hasilan negeri dia menyediakan tax rate table ni supaya majikan dia boleh buat pengiraan lah berapa banyak nak tolak. Okey, jadi kita lihat kepada tax rate table ni dan kita lihat kepada employee file, maka kita pun akan keluarkan employee check lah berdasarkan amount yang kita dah kira. Okey, kita hantar kepada check tersebut kepada employee. Kemudian kita mengeluarkan satu maklumat ataupun dokumen bernama payroll register. Dengan payroll register ni kita akan prepare cash disbursement. Kita menyediakan pembayaran tunai, iaitu kita mengeluarkan payroll check, kita hantar kepada bank, dan juga kita menyediakan payroll cash disbursement voucher. Jadi begitulah, ini ialah level 1 daripada pay employees ini.